Cikgu nak tengok. Kenapa lah mereka ni buat apa? Baru 2 orang. Dengan Nur Alia ke apa? Kau nampak sangat mereka ni. Mereka ni malas ke? Tak apa lah. Kata satu Aiman. Ha. Okay. Okay, yang nombor 1 jawapan dia adalah B ya. B ya. Kamu tukar je kan? Tak payah cikgu terang, senang je. Okay, soalan nombor 2. Okay. Besar sikit. Diberi diameter dan tinggi sebuah tangki air berbentuk silinder ialah masing-masing 24. Okay, diameter. Dan 60. 60 ni adalah merujuk kepada tinggi. Nah, yang kuning cikgu buat tu. Hajar mengisi tangki tersebut dengan air sehingga penuh. Hitung isi padu dalam sentimeter padu air dalam tangki. So yang pertama sekali, kamu kena ingatlah isi padu silinder. Isi padu silinder. Isi padu silinder. Isi padu silinder ialah pi J kuasa 2 darat T. Okay, sekarang ni kita guna J kan, jejari. Tapi yang soalan bagi adalah diameter. So daripada diameter tu nak dapat jejari bahagi 2 lah. 24 per 2 kuasa 2 darat 60. So kamu buatlah. Ini. Okay, pi biarkan dalam bentuk pi. Tengok sebab jawapan pun dalam bentuk pi. Pi darat 12 kuasa 2 darat 60. So kira. Jawapan dia adalah 8640. Okay, jawapan adalah C. Boleh ya? Boleh. Soalan nombor 3. Okay, Encik Johan, seorang pengurus kilang kicap, setiap hari kilangnya menghasilkan 500 tong. 1 tong ialah 120 liter. Semua kicap yang dihasilkan tu dia nak isi kepada 750 milimeter. Berapa botol kicap yang dapat dihasilkan sehari? Okay. 1 tong 120. Semua kali kilang ni dia ada 500 tong kan. So 500 darab dengan 120. Okey, 500 darab 120 ni, yang ini jangan bahagi lagi ya. Ini sebab yang mula-mula dia bagi adalah jawapan dalam liter, 120 liter. Okey, sekarang yang dia nak isi ke dalam botol kicap tu adalah unitnya adalah 700 mililiter. Kamu tengok dia punya unit tak sama kan? So kamu kena samakan unit dulu. Samakan unit dulu. So yang ni sama ada kamu boleh buat yang ni adalah dalam liter ni. Yang kedua cikgu buat ni 500 darab 120 tu adalah dalam liter. Nak tukar kepada mililiter. Ataupun tak payah tukar. Ataupun kira lah kan. Kira 500 darab 120 dapat berapa? Iman? 60,000. Berapa? 60,000. 60,000. 60,000. 60,000 liter. Okey. Kemudian yang ni 750 ni 750
kamu tukar kepada liter. Tukar kepada liter bahagi dengan 1000. 1000. Sebab kita nak sama unit. Bahagi 750 bahagi 1000. Dapat 0.75 5. liter. So barulah kita boleh bahagi kan. Ni jumlah tong. So cikgu buat elok-elok sikit. Bilangan botol kicap. Bahagi kan? 60,000 bahagi dengan 0.75. Ni semua unit dah sama dah dalam liter. Bagilah. 60,000 bagi 0.75. 80,000. 80,000. 80,000 tukar kepada bentuk piawai. Tukar dalam bentuk piawai, gerak titik lah. 1, 2, 3, 4. Gerak titik. So jawapan dia adalah 8/10 kuasa 4. Bilangan botol kicap. Itu C lah jawapan. Okay, nampak Nampak dan dengar dengan jelas Nampak. Kelas? Nampak tu. Okay. Ada orang baru masuk? Ada. Tak apa. Masuk je. Jangan lambat. Okay, next. Soalan nombor 4. Nombor 4 macam mana? 20 buah pepejar logam berbentuk silinder. Kamu pun okeylah bentuk silinder. Ni bentuk silinder macam tu. Ada 20. Setiap satu dengan jejari 70 cm. Satu yang bentuk silinder ni jejari dia adalah 70. Jejari 70. Tinggi adalah 300. Tengok unit dah sama. Telah dileburkan untuk membentuk 50 buah sfera. Cari dalam setiap pepejar sfera tu. Cari isi padu. Nak kira isi padu. So sekarang ni mula-mula kita kira lah isi padu bagi 300 biji silinder. Mula-mula kira isi padu. Satu silinder. Okay, formula isi padu silinder macam mana? Pi J kuasa 2 darab T. Betul? Betul tak kelas? Okay. So pi 22/7 darab jejari 70. 70. 70 kuasa 2 kan? Darab tinggi 300. 300. Kalau cikgu salah tolong abang. Kira berapa? Dapat 62000. 4620. 4620 macam tu. 0 ada 4. Macam tu betul? Betul. Okay. Sekarang kita kira isi padu untuk 20 silinder. Darab sajalah 20 kan? 462000 darab 20. Darab 20. Apa? 924000. Kosong ada 5. Tak cikgu tulis. Isi padu untuk 20 silinder kita kira dah. Kemudian dia nak leburkan, yang ni nak leburkan jadi sfera. Bukan bulatan, sfera tu macam bumi, macam bola. Nak jadikan
50 buah sfera. So macam mana kita nak kira pada satu sfera? Nak buat operasi apa? Isi padu 4 macam mana? per 3 pi. Telah dileburkan untuk membentuk 50 buah sfera. Macam mana? Nak jadikan? Bahagi 50 dulu. Okey. Isi padu satu sfera. Isi padu satu sfera. Sfera pula dah. Tak apalah, sfera apa sfera lah. Isi padu satu sfera, nilai tu 924,000,000 bahagi dengan 50. Kira? Satu lapan empat lapan kosong kosong kosong, betul? Betul? Ha? Betul. Okey, isi padu satu sfera. Kemudian cari isi padu setiap pepejal. Okey. So kita tukar pada bentuk piar Y. Bentuk piar Y kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jawapan jadi, titik dah ubah jadi antara 1 hingga 8, 1.848 darab berapa gerak tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 kuasa 6. So jawapan ni dia bundarkan, dia jadi 3 tempat perpuluhan je. 1.85 darab 10 kuasa 6. 6. Okey, tak faham Kak Ana boleh tanya. Yang tu. Salinlah dulu. Siapa yang nak salin? Boleh boleh. Ke soalan seterusnya. Boleh? Okey, soalan 5 cikgu tinggal dulu. Soalan 6 cikgu tinggal juga. Nanti cikgu bincang juga. Okey, 7 cikgu tinggal. 7. 8 pun cikgu tinggal. 9 cikgu tinggal. 10 sama. Soalan 11. Okey, polygon N ialah image bagi kalau kamu baca, kamu tulis siap-siap yang mana objek, yang mana image. Okey, so sekarang antara titik A, B, C dan D, yang manakah image bagi titik F di bawah pantulan yang sama? Okey. Di bawah pantulan yang sama. Macam mana? Okey. Kalau pantulan kan, ni adalah pantulan. Pantulan. Okey. Daripada M, gambar rajah yang hijau jadi gambar rajah yang kuning tu, dia pantul. Seolah-olah dia lipat. Dia lipat. Kalau kamu lipat kertas kan, lipat. Buat garis pantulan. Buat garis pantulan, bila lipat kertas, dia bertindih objek tu. So nak buat garis pantulan, so kamu buatlah sini. Sini. Sambungkan pembaris panjang-panjang. Sambungkan dengan pembaris panjang-panjang. Alah, cikgu tak guna pembaris ni. Kamu guna pembaris. So dia nak cari image bagi titik F kan? Titik F. Okey, image bagi titik F ialah kamu buatlah juga kat sini. Sini. Kat sini pun kena buat garis juga. Patutnya kita buat guna jangka lukis tapi boleh agak-agak .
Ni garis. Tu bilang sini berapa petak ikut penjuru. Kepanjangan yang sama daripada F ke sini, ke tempat sini, kepanjangan yang sama. Juga kita cari yang kat bawah tu. Ukur lah. Ukur panjang yang sama. So titik yang kamu dapat adalah C. F. C. C. Titik C. Soalan nombor 12. Paras air di sebuah pelabuhan mengikuti persamaan H sama dengan 0.4 cos 15T. Okay. Dengan H ialah paras air dan T ialah masa dalam jam selepas tengah malam. Tentukan beza antara paras air tertinggi dengan paras air terendah. Macam mana nak buat? Okay. Paras air tertinggi dengan paras air terendah. Fikirkan macam mana? Okay, untuk soalan ni kan. Okay, kalau paras air tertinggi, terendah, kamu mulalah dengan T, T sama dengan kosong. T sama dengan kosong. So persamaan akan jadi H sama dengan 0.4 cos T kan. Cos T itu ganti dengan kosong. H sama dengan 0.4 darab cos kosong. Tekan kalkulator. Cos kosong adalah 1. Darab 1. So 0.4. Okey. Untuk yang paras air terendah, paras air terendah. Okey, kamu tengoklah ayat ni. H ialah paras air dalam meter dan T ialah masa dalam jam selepas tengah malam. Perkataan yang tengah malam. Tengah malam. So T sama dengan kosong awal-awal pagi sampai tengah malam lah. Sampai tengah malam. Sampai pukul 12 tengah malam. So bila 12 tengah malam, kamu buatlah T sama dengan 12. Ganti macam tu tadi. H sama dengan 0.4 darab cos 12. 0.4 darab ada 15 ni. Cos silap ni. Cos sini. Cik betul silap ni. Ni. Betul silap. Tak ada orang tanya tadi ni. Okey. Cos ada 15 ni kan. Ni 15. Cos 15 T. Yang ni pun okey. 15 kurungan T jadi kosong. Jadi cos 15 darab kosong, cos kosong lah. Cos kosong adalah 1. So yang ni cos 15 darab T. T 12. Cos 180.
0.4 0.4 darab cos 180 adalah negatif 1. Tekan kalkulator. So jawapan dia adalah negatif 0.4. Okey, kamu banding. Negatif 0.4 ni adalah terendah. Negatif kan? Nilai 0.4 ni adalah tertinggi. So beza. Ambil nilai terendah, tolak tertinggi. Nilai tertinggi tolak nilai terendah. Tolak negatif 0.4. Negatif kena ambil lah. So 0.8. Jawapan dia adalah B. Okey. Kalau nak salin. T sama dengan 12 tu sebab ayat dia adalah tengah malam. Tengah malam ambil angka 12. Okey, T yang pertama tu kosong awal pagi selepas pukul 12 tengah malam sebelum tu. Okey. Okay, boleh ya? Siap. Belum. Dah go. Okey, dah. Soalan 13. Okey, graf manakah yang mewakili sebahagian daripada Y sama dengan cos X bagi 180 hingga 360. Kamu kena ingat balik, tengok balik dalam buku matematik, graf cos. Graf cos. Y sama dengan cos X. Graf cos adalah graf yang macam cikgu tulis ni. Ni adalah graf cos. Graf cos dia bermula daripada 1 sini 1 sampai 90 sampai 180 sampai 270 naik balik kat sini. Okey. So, tapi tengok dia punya julat. Julat kat sini. 180 hingga 360. Graf cos yang cikgu lukis ni, julat dia adalah daripada kosong. Sini kosong hingga 360. Tapi yang dia nak hanyalah 180 hingga 360. So kamu buat lah. Kamu buat macam ni. Okay. Dia nak julat 180 kan? Ambil daripada tu hingga 360 je. Okay. So graf ini sahaja yang terlibat. So tengok soalan mana yang sesuai dengan graf ini. Graf daripada sini. Sampai situ je sebab kita ikut julat. A bukan. Kan? A bukan. Okay, tengok B sama dengan graf hijau. B bukan. C? Sama. C betul tak C? Sama tak C? Sama. Sama. So jawapan dia adalah C. Okay, satu soalan lagi last. Sebab ni dah masuk mata pelajaran lain dah kan? Subjek lain dah kan? Okay. Boleh faham okay, soalan ni. Okay. Boleh buat tak? Yang ni senang. Senang pula. Okay. Mula-mula RX. Okay, tengok R dengan X di satah. R dengan X, okay, garis tu RX ni. Itu kan? Kemudian KNTP. KNTP. KNTP mana dekat? Jauh. KNTP. Kamu tengok satah ni. Satah yang hijau. Satah yang hijau yang mana tak ditulis di satah?
Tak ditulis di sini. X. Kena tambah huruf X. Kena tambah huruf X. Sebab di Satah ada. Tambah huruf X kat sini. Okay. So, kamu pun buat kan? Kamu buat ni. Ni macam tu. Bulat. Pangkah. Bulat. Pangkah. Okay. Okay, yang ni bulat. RX. Mana bulat? Mana R? Ni. Bulat. X. Bulat. Kemudian yang pangkah, yang ni X juga ni, X. Yang ni sebenarnya X. Bulat X. Tu. Pink. KNTP kita pangkah. KNTP. Masuk satu lagi. Masuk satu lagi huruf X. Sebab dia berada di Satah. X. Mana X? Sini. Pangkah. So, yang bulat tinggal R. Bulat R. R. Bulat pangkah ialah X. Pangkah saja ada 3. PKN kan? PKN ada 3. PK T. N ada 3. Yang mana paling dekat dengan R? Yang paling dekat dengan R ialah berapa yang dekat dengan R? T. Tengok yang paling P ke? P ke? N. Yang paling dekat dengan R ialah T. Yang pangkah. Pangkah ada satu lagi. Sorry, cikgu tertinggal. Ni, pangkah ada satu lagi. Yang paling dekat dengan R ialah T kan? T. T. Sebab cikgu tak ter-highlight yang tu. Dapat lah. Okay. T sini. RXT yang mana? D. Jawapan adalah D. Okay, boleh terus lagi ke? Subjek lain dah tunggu dah. Cikgu pilih yang senang-senang dulu. 15 tinggal. Satu soalan lagi cikgu cari. 15 nanti cikgu tengah kemudian. Nombor 16. Ni tak usah. Cari yang senang-senang je. Okay. Cikgu cari soalan nombor 19. 19 susah juga. Soalan 30. 20. Okay yang ni. Soalan nombor 20. Okay, tengok betul-betul soalan last ni. Ni kan? Darat masuk. Okay, yang ni pun kembangkan dulu. Kembangkan. Barulah darat masuk. Okay, H darat dengan 2K. 2KH. H darat dengan negatif H. Negatif H kuasa 2. Lepas tu tolak. Ni yang nak kena kembangkan. Ini kembangkan dulu ini. Kembangkan. Yang ni nak kena kembangkan. Sekejap. Tolak H. Tolak H kuasa 2. Tolak. Yang nak kena kembangkan. Okay, yang ni adalah 3H tolak K. 3H tolak K. Okay, kembangkan. Macam ni. Dia akan jadi 9H kuasa 2 tolak 3KH. Lepas tu yang ni pula. Negatif 3KH tambah K kuasa 2. Okay. Okay, yang hijau cikgu permudahkan dulu yang hijau.
9H kuasa 2 tolak 6KH tambah K kuasa 2. Okay. Pandang. Okay. Yang ni 2KH tolak H kuasa 2. Kemudian nak pemudahkan 2KH tolak H kuasa 2. Okay, sekarang negatif ni darab masuk. Negatif 9H kuasa 2. Kemudian negatif ni darab dengan negatif 6. Tambah 6KH. Negatif ni darab dengan K kuasa 2 sekali lagi. Tolak K kuasa 2. Kemudian permudahkan. Kumpulkan. Kumpulkan dekat-dekat. 2KH tambah 6H. 6KH. Kumpulkan dekat-dekat. Lepas tu yang ni negatif H kuasa 2 tolak 9H kuasa 2. Last kali K kuasa 2. Okay, kita kumpulkan sebutan yang serupa. Yang ni kan sebutan yang serupa. Yang ni serupa dengan ni. Okay. 2KH tambah 6KH 8. 8KH kan. KH dengan HK. Sekarang cikgu nak tukar HK ikut alfabet. Sama je. KH dengan HK sama. Okey, yang kuning ni negatif H kuasa 2 tolak 9H kuasa 2 adalah berapa? Negatif 10. Negatif 10H kuasa 2. Sambung dengan yang paling kanan. K kuasa 2. Okey, tengok jawapan. Susun balik. Jawapan dia ambil yang H kuasa 2 kat depan. So yang ni sama dengan, tulis balik sebab dia ambil H kuasa 2 kat depan dulu. Negatif, alamak. Dia nak kira pula. Negatif kamu banding. Sekarang cikgu tak boleh nak tulis ni. Mana jawapan yang sesuai? Susun saja yang ni. Sekarang susun. Cikgu. Yang mana sama? Negatif 10H kuasa 2 tambah 8HK tolak K kuasa 2. So jawapan dia adalah A. Susun sajalah yang ni. Tak boleh nak tulis sekarang. Jawapan dia adalah A. Susun. Okay, boleh kan? Boleh? Kelas? Salin dulu. Salin. Siap dah? Dah. Okay. So cikgu rasa kita berhenti sampai ni sini dulu. So nanti kita sambung kemudian soalan yang seterusnya. Okay, jangan live lagi, cikgu nak tengok. Cikgu nak tengok. Okay, tak ramai dah ni. 2 orang je tadi.